berhubung dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Syahidan Kasim. Tan Sri dia? Datuk Sri Syahidan Kasim, mantan Gubernur Negeri Perlis Inderakayangan, yang hari ini sudah menjadi Gubernur Kuala Lumpur, tuan-tuan. Datuk Sri Syahidan Kasim hari ini, tuan-tuan, dalam kenyataan yang dikeluarkan, beliau mengatakan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri sudah pun diputuskan sebagai poster boy Barisan Nasional, dan beliau mengatakan tindakan saya memaki. Saya pun tak tahu bila saya maki Ismail Sabri ni, kan? Yang saya tahu, saya membuat teguran demi teguran itu ada, memaki belum sampailah ke tahap memaki ni. Memaki ni biasanya grup-grup Ismail Sabri ni yang banyak memaki kita ni. Kita belum sampai ada keperluan untuk memaki Perdana Menteri yang bakal mengakhirkan kerjaya politik dia tidak lama lagi. Jadi kita tak faham kenapa dia mengatakan kita memaki. Kita tak memaki, tuan-tuan. Dan kita juga nak jelaskan bahawa memang betul Majlis Kerja Tertinggi UMNO telah bersetuju sebulat suara untuk Datuk Seri Ismail Sabri diangkat menjadi poster boy. Kita tidak nafikan itu betul, tetapi itu sebelum Datuk Seri Ismail Sabri kantoi tuan-tuan, didapati telah menipu Majlis Kerja Tertinggi UMNO dengan mengatakan bahawa tidak ada perjanjian dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi malangnya hari ini sudah ada pengesahan yang dibuat oleh Tan Sri Anwar Musa yang mengatakan bahawa memang ada perjanjian, tetapi perjanjian itu bukan perjanjian tetapi persefahaman. Walaupun kalau kita lihat apa yang didedahkan oleh Raja Petra, walaupun dia dedahkan hanya kandungan perjanjian persefahaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus berlompat pergi nombor 10, dia tak dedahkan nombor 7, nombor 8 dan nombor 9, kan? Namun ianya adalah merupakan satu perjanjian, dia sebut perjanjian persefahaman. Perjanjian lah maknanya, betul tak? Dan bila ditanya kepada Perdana Menteri mengesahkan dengan mengatakan itu cerita lama. Jadi tuan-tuan, cerita lama ke cerita baru ke, pelanggaran disiplin parti sudah pun dilakukan. Namun begitu, tidak mustahil bahawa pelanggaran disiplin parti itu mungkin akan disweep under the carpet, kan? Provided ianya boleh MT UMNO pandang sebelah mata sekiranya Ismail Sabri kembali ke pangkal jalan, dan menunaikan janji-janjinya untuk membubarkan parlimen dalam masa terdekat. Masa terdekat ni, yang kita faham masa terdekat ni maknanya paling lewat pun sehari selepas 16 September, iaitu Hari Malaysia. Tetapi kalau beliau berhajat nak pergi ke Ungar, menghadiri Ungar yang akan bermula pada 13 hari bulan September, maknanya beliau tidak akan berada di tanah air ketika kita menyambut ulang tahun Hari Malaysia pada tahun ini. Jadi itu sebabnya saya beranggapan sekiranya taktik delay, dan kita pun tahu bahawa Datuk Seri Ismail Sabri telah terang-terang berkata bahawa pilihan raya akan diadakan pada bulan 3 tahun depan, malah hari apa yang hari semalam, bila Timbalan Perdana Menteri Singapura bertanyakan kepada sahabat-sahabat menteri-menteri kabinet Ismail Sabri, menteri-menteri kabinet sebelum menjawab, dia beritahu jangan beritahu orang lain, dia beritahu bahawa pilihan raya akan diadakan tahun depan, sebab mengikut pengetahuan pihak Timbalan Perdana Menteri Singapura pun, mereka
difahamkan bahawa pilihan raya akan diadakan tahun ini. Dia pun tahu apa yang dijanjikan kepada parti ialah pilihan raya tahun ini. Tetapi ada pihak-pihak tertentu nak kencing, ada pihak-pihak tertentu menipu. Jadi kalau dah orang-orang dalam MKT UMNO pun tahu mereka akan dikencing, mereka akan ditipu, belum tentu wahai Syahidan Kasim Al-Governor Perlis belum tentu kedudukan Ismail Sabri sebagai poster boy itu akan kekal. Saya tak katalah akan digugurkan, saya cuma minta supaya digugurkan. Ini kena faham. Lokman Adam, siapalah Lokman Adam minta supaya diambil tindakan disiplin ke atas Ismail Sabri dan kedudukan beliau sebagai poster boy digugurkan sebab beliau melakukan pengkhianatan, menipu ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, mengatakan tidak ada perjanjian, sedangkan hari ini dah bocor, sudah boleh diambil tindakan disiplin. Dan yang kedua, ada satu lagi pelanggaran disiplin baru yang disahkan pula oleh Presiden PAS, iaitu mereka mengadakan rundingan di dalam gelap. Kita dalam Perhimpunan Agung Khas, dalam Perhimpunan Agung UMNO 2021, dalam mesyuarat MKT, mesyuarat Biro Politik, mesyuarat Top 5, semua setuju bahawa kita akan go solo. Tetapi mereka mengadakan perbincangan sulit gelap dengan PAS, dengan bersatu untuk membentuk satu pasukan menentang Pakatan Harapan bersama dengan PAS dan bersatu dalam pilihan raya umum ke-15. Apa benda cerita ni? Jadi itu adalah pelanggaran disiplin yang kedua. Itu sebabnya Syahidan Kasim kita faham lah kita faham Anwar Musa kurang-kurang dah ada juga track record bela Ismail Sabri ni. Hari ni bila tengok kita hanya sebut Anwar Musa je, dia pun nak nama dia disebut, jadi kita sebut lah malam ni. Kurang-kurang dia besok dia boleh menghadap Ismail Sabri, dia kata, bos, I dah jawab. Lokman. Okey. You report. Apa pun saya nak ucap jutaan terima kasih kepada Syahidan Kasim kerana saya buat permintaan supaya beliau merepair kaki lima di hadapan Istana Budaya. Alhamdulillah, hari semalam saya kayu basikal di Tasik Titiwangsa, saya lihat pavement itu ataupun kaki lima itu sudah pun di-repair dengan sangat baik oleh Syahidan Kasim. Jadi kita ucap terima kasih kepada Syahidan Kasim dan juga kepada DBKL kerana menjalankan tugas dengan cukup baik. Mantap. Okey, Wan. Okey tu. Syahidan Kasim juga cakap tu Datuk ni belagak macam juru cakap parti tu. Saya rasa sepanjang saya bersiaran langsung ni, masa saya menjadi MT UMNO pun, saya tak pernah pun kata bahawa saya bersiaran langsung ini mewakili Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Tak ada. Apatah lagi selepas saya dipecat daripada UMNO. Saya juga tak pernah pun mengatakan bahawa saya bersiaran langsung ini untuk mewakili MT UMNO. Tak ada. Memang tak pernah. Apatah lagi sekarang ni, saya hanyalah ahli biasa je. Ketua cawangan pun dia orang dah tarik, dah hilang jawatan ketua cawangan. Jawatan MT pun dia orang dah tarik walaupun jawatan tu dipilih. Dan Syahidan jangan lupa. Syahidan jangan lupa bahawa walaupun dia tak berani sebut nama saya, dia kata dia kata saya bukan MT UMNO pun, saya bukan pemimpin UMNO pun, saya bukan jurucakap UMNO pun. Syahidan jangan lupa bahawa saya telah pun kehilangan jawatan MT UMNO ini kerana beliau telah melakukan pengkhianatan dengan mengangkat tangan di dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO untuk meminta supaya saya dipecat, sedangkan beliau bukan seorang ahli Majlis Kerja Tertinggi yang menang bertanding. Dia kalah dalam pemilihan parti. Dan beliau juga bukanlah ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang
Sebab kata orang tu apa? Dipilih ataupun dilantik oleh Datuk Seri Zahid Hamidi Presiden UMNO. Tidak. Tidak. Jadi memandangkan nampak gaya dia pun risau juga nak sebut nama kita, takut kita ni sama dia kan. Jadi saya nanti akan bincang dengan peguam saya. Saya nak bawa parti ke muka pengadilan kerana berlakunya pemecatan saya ini memang jelas buat kata orang tu melanggar disiplin parti. Orang yang bukan MT terlibat kalau bawa parti tak boleh. Kalau saya bawa parti ke mahkamah saya boleh hilang keahlian. Tu pun saya pun tak pernah bawa parti, walaupun keahlian saya dah hilang sebelum ni. Saya tak pernah bawa parti, saya redha je. Tapi disebabkan abang kita ni cuba nak mengusik kita, dia lupa dia ada buat satu kesalahan. Kita tengok, kita akan tengok. Saya akan minta pandangan saya punya peguam, sama ada kita boleh saman Syahidan Kasim ini sebagai seorang individu yang menghadiri mesyuarat sebagai ketua perhubungan yang berstatus turut hadir. Turut hadir, bukan MT lantikan dan bukan MT yang menang bertanding. Boleh tak kita ambil tindakan undang-undang kerana dia telah menyalahgunakan kedudukan beliau, masuk di dalam mesyuarat tak sepatutnya angkat tangan, dia telah mengangkat tangan. Kita akan tengok mana ruang kita boleh saman dia pula.